Dr. mute ke? Tak dengar, tak dengar. Tak dengar, Doktor. Sorry, saya mute lah. So saya terpaksa ulang balik lah. Saya dekat seorang. Okey, paling simple sekali contohnya, you ada supply 100 volt dan you ada load yang memerlukan 50 volt. Contoh ni paling senang resistor lah. Saya modelkan dia sebagai resistor. Macam mana you dah dapatkan 50 volt ni? Daripada 100 volt. Paling simple adalah you pakai letak resistor, betul tak? Okay. So contohnya lah, you punya load ni 10 ohm 10 ohm. Okay. Dan you nak dapat ni 50. Kalau pakai voltage divider punya teorem, kalau sini ada 50 volt daripada satu, maknanya separuh kan? Maknanya sini pun mesti 10 ohm juga, betul tak? Supaya you dapat sini 50 volt. Betul tak? KVL maknanya you punya ni 100 tolak 50 tolak 50 sama dengan kosong, betul tak? Okay, KVL. Ini you punya load. Okay, so maknanya objektif lah. Objektif is achieved kerana you berjaya dapatkan 50 volt daripada supply 100 volt. Okay. Tapi kalau kita tengok dari segi efisiensi, berapa efisiensi dia? Efisiensi ni adalah
P in, P out. Maknanya you punya pilot lah over P source. Okay. Dan kita tahu bahawa current ni sama kan? Current source, I source is I load. Okay. So maknanya kalau saya ni DC circuit, maknanya V load kalikan dengan I load bagikan dengan V source kalikan dengan I source. Tapi I source dengan kita tahu bahawa I source is I load. Okay. So meaning kita boleh cancel out yang ni. Betul tak? Okay. So kita cancel out yang tu. So maknanya dari segi efisiensi adalah V load bagi V source. Sekarang V load kita 50 volt, manakala V source kita adalah 100 volt. Which is ni adalah 0.5 ataupun saya kata efisiensi dia adalah 50% sahaja. Maknanya kita achieve objektif kita memang kita nak dapat 50 volt. Tapi dari segi losses tu, maknanya kita buang separuh tenaga. Separuh daripada source tadi tu kepada resistor yang ni. Kita biar je. Maknanya biar hantar dia lah. Kan? Hantar dia. Yang kita penting kita nak dapat 50 volt sini. Tapi dari segi efisiensi teruk lah. Maknanya losses banyak kat sini. So dalam masa sekarang ni pun kita dalam keadaan di mana kita kalau boleh nak berjimat. Maknanya apa yang kita bayar tu adalah apa yang kita dapat. Kan? So kes yang macam ni kita dah tak boleh nak terima pakai dah sekarang. Dulu boleh lah. Kan? Dulu. Sekarang ni sebab kita semua kalau boleh nak berjimat. Okay. So kalau boleh semua daripada power source ni kita pakai 100%. Maknanya apa yang kita load ni adalah 100% juga kita dapat daripada source. Okay. Kalau you pakai circuit yang macam ni, yang ni paling senang lah. Korang kata apa, circuit divider lah kan. Circuit divider. Paling simple sekali yang ni lah. Kalau macam you nak dapatkan 50 volt daripada 1 volt contohnya. Selalu kita pakai macam ni. Kita letak di satu resistor. Losses tu, itu lantak dia lah. Kan? Losses ke efisiensi ke, yang penting kita nak dapatkan 50 volt untuk power up kita punya equipment. Okay. So tapi, yelah sekarang ni efisiensi kalau kita tengok memang teruk lah. Losses maknanya yang kita pakai daripada source ni hanyalah separuh sahaja. Yang lagi separuh hilang macam tu saja. Okay. Power electronics boleh menyelesaikan masalah losses tersebut. Okay. Power electronics boleh menyelesaikan masalah losses tersebut di mana sirkuit yang sama 1 volt dan load ni masih lagi 50 volt contohnya 50 volt 10 ohm. Okey. Kita menggunakan contohnya transistor lah. Transistor. Okey. Transistor dekat sini. Instead of resistor kita guna pakai transistor. Tapi transistor okey sebagai switch. Okay. Switch maknanya kalau kita tengok yang tadi tu VCE ni melawan di VCE ini adalah I current IP characteristic current C. Okay, kita nak dia beroperasi sama ada on off. Sama ada on, off. Kita tak nak dia berada di sini. Kita tak nak. Okay. Kita nak dia beroperasi dalam keadaan switch. Sama ada dia on ataupun off. So, since ini switch, so maknanya kita selalu modelkan transistor ini sebagai switch.
Maknanya dia boleh buka, tutup. On, off. On, off. Tapi macam mana pula buka, tutup boleh dapat 50 volt Pelik kan? Daripada buka, tutup dapat 50 volt. Okey. Boleh ikut So, benda macam ni sebenarnya voltage yang appear dekat sini jadi 100 volt. Okey. Buka tutup ni Vx dekat sini akan appear macam ni. 100 volt akan on. Okey, yang ni on. Okay, ini dalam keadaan off. So voltage kosong dekat off. Macam ni. Dia akan bentuk dia macam ni. Dia sebagai switch tu macam chop chopper. Dia akan chop. Okay. So nanti kita averagekan dia bergantunglah kepada dia punya duty ratio kat duty ratio lah kat sini. Berapa you nak on, berapa you nak off kat sini. Dia ada pengiraan dia lah. Nanti bila averagekan dia akan dapat 50 volt. Macam mana nak averagekan ni sebenarnya sekiranya kalau saya lukis balik secara detail, ia ni 100 volt, ni switch, kita kena letak kapasitor dekat sini. Baru kita punya load kat sini. Ni sebagai switch. Kita letak kapasitor sebab kita tahu bahawa kapasitor ni adalah untuk cantikkan voltage. Maknanya kalau voltage ni off, dia akan charge, dia akan discharge kan. Charge, discharge. Kenapa nanti adalah sebenarnya dia penuh. Kat sini mempunyai magnitude 50 volt. Okey. Kapasitor ni guna dia untuk voltage lah. Dia charge kan. Lepas dekat sini dia charge. Dekat sini dia charge. Nanti dekat sini dia akan discharge. Charge, discharge kan. So nampak seolah-olah nanti nilai dia 50 volt kat sini. Sekali. Itulah cara bagaimana kita dapat 50 volt menggunakan power electronics. Okey, tapi berapa efisiensi balik kepada efisiensi. Bila efisiensi, maknanya dia ada kaitan dengan losses. Betul tak? Okey. Macam mana kita nak kira losses? Kalau circuit tadi losses dekat sini kan? Losses. Ini kita consider sebagai losses. So losses adalah P loss. You kalikan dengan voltage yang across the load ni. Bukan load ni, resistor ni. V loss kalikan dengan current yang mengalir dalam 10 ohm ni kan. Okey. You dapatlah P losses dia, betul tak? Voltage ada yang 50 volt, current pun akan mengalir, which is current tu sama dengan current source. So memang akan ada power losses. Tapi untuk power elektronik ni, okey, semasa dia bertindak sebagai switch switch semasa on. Semasa on, current ada mengalir kan? Adalah current mengalir Tapi berapa voltage dia? Voltage across ni, transistor ni. Ni short circuit ni. 100. Kosong. Betul. Kosong. Contoh sini load. Ini dia punya load. Ya, ini 10 ohm 10 ohm Ni kosong. Kat sini 100 tak? Betul. Saya tulis yang saya dah conteng kat sini. Betul tak? Kat sini masa dia tutup, dia punya load 100. Kat sini. Tapi switch sini kosong. Betul tak? Sebab short circuit. So maknanya P dekat sini V kali dengan I. Ini kosong.
Kalikan dengan current yang mengandung ada current, tapi still maknanya kosong lah. Betul tak? Okay. Kita tengok pula semasa switch off. V. Switch off. Dan kita ada load kat sini. Berapa voltage? Okey, current dah memang kosong lah. Betul tak? Berapa voltage kat sini? 100. Voltage kat sini 100. Dekat sini kosong kan? Betul tak? Tu sebab saya conteng kat sini tadi. Kat sini. Kosong. Betul tak? Semasa switch off kan? Kosong. Okay. Ada voltage across the switch tu, iaitu transistor tu, tapi current kosong. So maknanya P yang across the switch ni, V kalikan dengan I, voltage ada 100, tapi current kosong. So kosong lah. Maknanya untuk kedua-dua keadaan, semasa on dan off, power yang absorb by the transistor adalah kosong. Maknanya efficiency adalah 100%. Maknanya semua power kat sini transfer 100% kat sini. Kerana transistor dekat sini tak ada absorb satu sen pun, tak ada absorb satu power pun. Semua kosong. Dan terbukti semasa on, kosong. Semasa dia switch off pun, kosong. So maknanya efficiency dia, simbol efficiency adalah macam ni 100%. So tu adalah orang kata apa, advantage of power elektronik lah. Kita pakai switch kita pakai switch. Instead of kita pakai voltage divider yang macam ni, simple sangat ni, dah dapat kali 50 volt ni, kita gantikan ni dengan switch. Dan switch ni memang 100% tak ada losses. Okay? Okey, ada apa-apa pertanyaan tak? Tak ada itu saya cuba summarizekan yang depan-depan tu lah. Okey. Dan saya juga perlu beritahu dekat sini bahawa untuk kita elektronik ni, iaitu semiconductor ni. Semiconductor ni yang kita selalu guna pakai adalah diode, SCR dan juga transistor. So benda-benda ni untuk power elektronik dia ada tengok pada dua karakteristik. Satu, power rating dan juga kelajuan switch. Sebab kita nak on off tu kan, on off tu ada kesan power rating dan juga frequency switch. Dan selalu kita nak tengok rating ni base kepada dua benda ni. Dan saya nak berbalik kepada yang ini. So sekarang nampak tak? Saya punya slide nampak Nampak lah tu. Okey. Itu saya bagi tahu sini bahawa selalunya kontradik maknanya tak ada device yang mempunyai switching speed dan power capability yang tinggi pada dua-dua keadaan. Maknanya kalau you tengok dekat sini, kalau dia punya rating power tinggi, selalunya dia punya switching capability dia untuk switch pada frekuensi tinggi amat terhad. Dia hanya boleh beroperasi pada frekuensi yang rendah sahaja. Okey, dan kalau you tengok dekat sini, okey, maknanya kalau dia boleh switch pada frekuensi yang tinggi, selalunya power rating dia adalah rendah. Maknanya dia punya application hanya boleh digunakan untuk sistem power yang rendah sahaja. Okey. Tidak ada ni tidak akan ada komponen yang berada di sini. Maknanya kedua dia bagus. High power, high switching frequency capability. Tidak ada. Okey, dia sama ada berada paling tinggi di sini
dan di sini. So komponen, so you punya transistor MOSFET ni kebanyakan berada dalam lingkungan ini saja. Tidak ada transistor diode dan LCR yang ada kedua-duanya. High power and high switching frequency tidak ada. Okay. Ni saya rangkum yang tadi, saya tengok tak apa. Dekat sini ideal switch Yang tadi ideal switch maknanya tak ada losses langsung. Okey. Tapi dari segi praktikal ada. Practical switch tu memang adalah, maknanya dia ada limit dia, maknanya dia ada diode tu contohnya ataupun transistor tu ada rating dia, contohnya voltage 1 volt saja yang dia boleh capable untuk handle dan sebagainya. Okey. Dia ada summarize sinilah ideal switch, practical switch. Selalunya saya bagi tahulah untuk memudahkanlah you all dari segi pembacaan sebagainya, selalunya kita memang akan assess you dalam ujian lah, apa perbezaan ideal switch dengan practical switch. Okey, contohnya yang sini dia boleh conduct large current lah. Tak kisah maknanya dia semasa dia on tu, the current berapa juta ke berapa kilo ampere ke nak lalu-lalu lah. Tapi dari segi praktikal ada limitation. Okey, maknanya tak semua current boleh lalu. Contohnya diode tu tak semua current boleh lalu melalui dia. Dia ada limit dia, maximum current. Okey. Bila simulation selalunya kita memang ideal lah kan. Contohnya diode ideal, maknanya 1 kilo ampere lalu pun tak ada masalah. Tapi bila praktikal terbakar so kita consider yang tu lah. Okey. So, what the sorry. Power device kategoris ni, so kita bagikan kepada 3 jenis. Okay, uncontrolled, iaitu diode. Kita ada semi control, yang kita semi control ni satu saja komponen elektronik iaitu SCR ataupun thyristor, dan fully control iaitu transistor, iaitu MOSFET, IGBT, GTO, IGBT, BJT dan juga sebagainya. Okey. So kenapa uncontrolled diode? Kerana kita tahu diode ni kita tak boleh kontrol dia untuk suruh dia on ataupun off. Dia banyak bergantung kepada circuit. Okey, semi control kita boleh semi control maknanya kita boleh turn on kan dia. Kita tak boleh turn off kan dia. Mana kalau fully control maknanya kita boleh control timing dia, on juga off. Okay, so power diode ni, so you need to know the symbol. Memang kita selalu akan tanya you punya symbol. What is the symbol of the diode? Okay, so anode, cathode. Okay. Yang you need to know also the IV yang ini kita panggil dia IV characteristic. So ni kita panggil I, sebab I melawan V IV characteristic of the diode. Okay, so selalunya bila dia forward bias, apa maksud forward bias? Forward bias. Tak ingat tak? Apa yang kita panggil dia sebagai forward bias? Anode ke cathode current. Okey, so maksudnya diode ni dia akan on sekiranya anode lebih positif daripada cathode. Okey, bila anode lebih positif baru diode ni akan turn on. Okay, baru diode ni akan forward bias. Dan bila dia forward bias, dia turn on dan
dia akan ada sedikit voltage drop, iaitu dalam lingkungan 0.2 to 3 volt dan ini lah current, maknanya current boleh mengalir. So kat sini kita panggil dia, sini kita ada voltage drop lah. Okay. When reverse, maknanya reverse bias, maknanya dalam keadaan di mana cathode lebih positif so maksudnya cathode lebih positif daripada anode. Okay, cathode ni lebih positif daripada anode. So yang ni kita panggil dia reverse bias. So yang ni reverse bias maknanya diode berada dalam keadaan off dan tidak akan ada current yang mengalir. Tapi sekiranya nilai voltan across this diode melebihi satu nilai, contohnya nilai ini, okay, dia akan menyebabkan diode tersebut rosak dan akan berlaku short circuit dan current akan mengalir. Okay, so you need to make sure that the voltage across this diode tak boleh melebihi nilai voltan ini. Okay, so diode should not be operated at reverse voltage greater than, kita panggil sebagai VR. VR ni adalah kedudukan di sini lah. Okay. Ni reverse recovery banyak berkaitan kepada berapa cepat dia boleh turn off dan berapa cepat dia turn on. Dia bergantunglah kepada jenis-jenis diode. Selalunya time reverse recovery ni banyak ditunjukkan dekat sini. Okay. Ya ni. Reverse recovery. Okay, kita tengok 400 nanosecond, 20 minit. Bergantunglah kepada application yang you nak. Kalau you rasa you nak diode tu cepat untuk turn on, okay, you boleh pakai ni lah, yang jenis yang ni punya 1N3913. Dan ni adalah dia punya, you kena consider juga dia punya rating 400 volt, 30 ampere. Dan ni VF ni adalah voltage forward. Ini adalah merupakan voltage drop semasa dia turn on. Okey, saya ada satu soalan. Okey, 400 volt ni dia kata rated maximum voltage. Apa dia? Yang ni pula adalah 30 ampere. Rated current. Merujuk kepada apa? 400 volt Ni ramai yang tidur ni. Diode capacity. Contohnya lah, MUR 815 dia punya rated maximum voltage 150 volt. Apa maksud dia? Itu jadi forward bias. Tak. Kan. Kalau you balik kepada karakteristik ni, 400 volt ni refer kepada VR. Jangan lebih. Ini adalah voltage yang paling tinggi yang dia boleh tahan. Blocking. Maknanya semasa dia berada dalam keadaan switch off, dalam keadaan tidak berfungsi, jangan melebihi nilai. Ini adalah nilai maksimum yang dia boleh tahan. Block. Ini dalam keadaan off. Yang ni off Ini masuk off. Yang ni on. Masuk on, yang ni. Dia akan ada voltage drop. Kat sini. 1.1 volt kat sini. Ini I. Bila dia on, dia akan on dan dia ada voltage drop itu sebanyak 1.1 volt. Dan current yang boleh dia
boleh melalui dia semasa dia on adalah sebanyak 30 ampere. Hanya semasa dia on tu, maksimum current boleh mengalir adalah 30 ampere. Rated. Okey. Manakala 400 volt ni adalah merujuk kepada voltage reverse. Maknanya voltage yang paling maksimum yang dia boleh handle semasa dia blocking. Semasa dia reverse bias. Okey. Faham InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Saya tengok balik lah tu. Tak apa, benda ni saya record. Nanti tengok balik lah. Okey, okey. Yang rekod ni ambil kat mana tu? Nanti saya upload dalam YouTube. Nanti saya bagi link. Oh, Nanti takut upload video takut penuh pula nanti. Apa masing-masing punya storage. Okay. Okay, line frekuensi ni ada jenis power diode lah. Kita ada jenis yang digunakan untuk operasi line dalam line frekuensi. Okay. Kemudian ada juga diode yang digunakan dalam fast recovery punya application dan power diode Schottky. Ini ada jenis-jenis diode So rasanya you kena tahulah. So kalau you tengok line frekuensi, maknanya diode yang digunakan dalam frekuensi yang rendah 50 Hz you tengok you punya rating. Maknanya kalau diode ni yang jenis yang macam ni, you boleh dapat rating yang tinggi. Maknanya yang ada di pasaran, di market, you boleh sampai dekat 5 kV, 5 kA boleh dapat maknanya. Okay. Tapi kalau diode yang digunakan dalam memerlukan dia punya orang kata frekuensi yang tinggi. Contohnya macam fast recovery punya diode ni, itu power level at several hundred volt saja dan several hundred amp saja. Okey. So tu yang saya berbalik kepada yang ni baliklah. Yang ni maknanya sama ada dia high power rating, low frequency ataupun high frequency low power rating. Kat sini saja. Dia tak ada diode yang ada dua-dua benda ni. Power rating, high frequency switching. Tidak ada. Dia sama ada dia paling tinggi kat sini ataupun dekat sini. Dalam lingkungan ni lah. Dan ini sebenarnya sebab manufacturing punya limitation lah, bukan sebabkan ni. Sebab sekarang kita punya teknologi tak jumpa lagi bahan-bahan yang boleh diguna pakai untuk dapatkan diode yang mempunyai high power and high frequency switching punya capability. Tidak ada lagi. Itu limitation, sebenarnya limitation kepada material. Okay. Belum jumpa lagi. Okey, yang ni pula adalah RCR. So RCR ini adalah dia punya model dia. Okey, simbol dia. Dia ada anode, cathode dan juga gate Okey, yang ni point yang paling penting yang perlu tahu, iaitu untuk on-kan RCR ni ada dua condition yang you perlu tahu. The first condition, the device must be in forward blocking. Maknanya anode lebih positif daripada cathode. Okey. Dan condition yang kedua, mesti ada gate signal untuk turn on kan ni. Maknanya mesti ada gate signal menyuruh dia on. So ada dua keadaan. Satu, you kena pastikan dia berada dalam fault bias, dan satu lagi mesti ada positif gate current masuk kat sini. Kalau salah satu ni tidak ada, ni tak boleh turn on kan RCR. Okay. Benda ni you kena baca lah. Okay. Ada phase control, inverter grade, light activated. Yang ni maknanya ada dua RCR. Okay.
Okay, so that based on the diode dan juga SCR. Okay, dan kita nak lihat kepada transistor. So, transistor ada berbagai jenis lah. Dan kita tahu secara umum dia, saya nak bagi tahu bahawa secara umum kita beroperasikan transistor dalam dua keadaan, iaitu saturation dan juga cut off. No linear region ataupun active region. Yang ni saya refer kepada sama ada active region. Kita panggil dia active region also. Boleh. Linear region atau active region is not allowed. Okay. So, kita hanya operasikan dia dalam keadaan saturation ataupun cut off sahaja. Okay. Dan kita akan gunakan dengan BJT, MOSFET, IGBT dan juga GTO. Okay. Ini simbol-simbol dia. You punya ni kena ingat. Okay. BJT. Dan ni IV. Sorry, ni IV bukan BI. IV karakteristik. So, you kena tengok sini. IC dan BCE. Ni dua output. Kali input dia adalah you tengok IB. Ni IB 1, 2, 3. Bergantunglah kepada berapa banyak current. Kalau current dia akan mungkin dapat this karakteristik lah. Okay. Dan selalunya BJT ni rating tak terlalu tinggi. Rating dia limited kepada 1 kV saja. Current pun limit kepada 400 ampere. So apa maksud BCE? Maknanya voltage setting is less than 1000 volt. Ini sebenarnya kita refer, kalau ni sebenarnya semasa adalah blocking semasa keadaan blocking ataupun semasa keadaan off. Manakala current ni adalah semasa keadaan on, okay, maknanya berapa banyak current yang boleh mengalir menerusi BJT tersebut semasa on